Masuk peminat Ravens dan KYUM. KPMBP Ravens di bawah coach Sufi Hafizuddin aka Coach Tiang. Hai Coach Tiang. Di bawah timbalan pengarah HEP mereka Encik Nur Azlan bin Abdul Hamid dengan kapten pasukan Muhammad Isharuddin. Antara pasukan yang begitu disegani sebenarnya dalam kejohanan ini. Nama Ravens semakin lama semakin besar, semakin popular dan semakin disegani. Mendapat tempat ketiga di Desaru Tens dan juga quarter finalis untuk Sukip 2022 menjadikan mereka antara pasukan favourite untuk masuk ke peringkat separuh akhir dalam kejohanan tahun ini. Mempunyai parent support group yang terbaik saya kira untuk kejohanan. Tahniah kita ucapkan kepada all parents of Ravens. Tak berbelah lagi dia orang punya sokongan sama ada di luar padang ataupun di dalam talian. Larian bijak dia main bisi nombor 11 untuk KPMBP Ravens. Itulah Muhammad Zakir Izham bin Anwar. Advantage terus diberikan. Swing miss pass yang begitu jauh sekali, mencari ekstra dan try mudah daripada pemain berjersey nombor berapa terlepas pula saya pandang main itu. Begitu awareness yang mereka pamerkan, tahu ada ekstra dan miss pass yang begitu jauh 25 meter tuan-tuan, miss pass tu untuk try yang pertama kepada KPMBP Ravens. Sementara untuk KYUMRC di bawah Encik Ahmad Rizal bin Ayub selaku pengurus pasukan dengan barisan pemain Remy Rashidi, Muhammad Nabil, Farid Amar, Rahim Mikai Razak, Muhammad Ali, Ulsan Ukail, Muhammad Azim, Muhammad Emir, Tengku Nukman, Saiful Aiman, Alif Zikri, Muhammad Azim, Muhammad Nabil, Muhammad Syafiq dan Wong Kah Wang dalam barisan pemain. Antara pasukan yang mengejutkan dengan melayakkan diri ke peringkat suku akhir ini. Tapi daripada cara dan bentuk permainan yang mereka jalankan, memang mereka berhak berada di sekitar kelompok pasukan-pasukan elit IPTS seluruh negara. Dan untuk tahun-tahun mendatang saya kira akan terus menempah nama. Hanya perlu lebih banyak masuk tournament-tournament dalaman ataupun tournament-tournament yang berhampiran dengan KYUEM ini terletak di Lembah Beringin, Selangor. Pasti ada tournament-tournament di sebelah-sebelah Perak ataupun di sebelah-sebelah Shah Alam Selangor yang harus mereka sertai untuk meningkatkan lagi mutu permainan mereka. Coming from the side kata referee. Adil yang paling berpengalaman dari bumi Melaka ini. Seronok saya tengok beliau kalau beliau dah lebih 6 tahun saya kira. Sejak 2015-2016 beliau meniup di bumi Melaka ini. Antara referee Rafi Otai dan keseluruhan pengadil yang diguna pakai dalam kejohanan ini di bawah manager ataupun di bawah referee manager saudara Syed Amirul Haziq bin Syed Ahmad Jaafar, mempertengahkan ke semua referee anak Melaka. Sesuai ada 17 orang referee yang dipakai untuk kejohanan ini untuk memberikan exposure yang baik. Satu lagi nama besar dari referee di bumi Melaka ini adalah saudara Faris. Kita sedar telah pun upgrade ke level Asia. Tapi jangan dipertikaikan referee yang di tengah padang sekarang ini, Cik Syazwan Zainal. Referee paling senior di Melaka. Tahniah kita ucapkan kepada Persatuan Pengadil Rugby Melaka mengambilkan step ataupun mengambil tournament ini sebagai pentas untuk menguji referee di negeri Melaka dan juga memperkenalkan referee-referee muda. Lagi pressure daripada Raven. Gagal ditangkap oleh winger untuk line out kembali kepada Raven. Mau cook play? Tidak.
Apa yang menyeronokkan Raven ni sebenarnya ialah dia orang punya exposure to the game situation. Dia orang very alert. Mempunyai kefahaman rugby yang tinggi. Itulah perkataan yang sesuai untuk kita elaborate tentang Raven ni. Mereka faham game ni. Mereka tahu rugby. Mereka faham tentang law, tentang possession, tentang ruck, tentang maul, tentang swing. Walaupun tidak mempunyai tubuh yang besar, tapi masing-masing mempergunakan kebijaksanaan untuk merobek pertahanan lawan. Mereka faham teammates luar dan dalam. Sebab itulah kita lihat support demi support yang hadir daripada Ravens membawa mereka mara ke peringkat ini dan dijangka akan terus ke peringkat separuh akhir. Selagi bertarung di kawasan tengah padang. Gerakan Ravens di bahagian open sebelah winger menembusi barisan pertahanan KYUEM. Ke sebelah kiri dilebarkan oleh Muhammad Zamirul Faik untuk serangan di sebelah open kiri. Meninggalkan berserangan di hujung sana main di nombor 11 ialah Muhammad Zakir Izham. Lagi tidak dilakukan oleh pengadil. Coming from the side untuk set play yang seterusnya kepada mereka. Kecil saja scrum half Muhammad Zamirul Faik bin Zamri yang megang bola ketika dapat lihat saiz bola tu lagi besar di kepala dia. Sebelah kanan mencari forward. Anak Abang Zamri Keluang Rugby Club. Hai Abang Zamri, ada kat bawah tu. Dari semalam dia marah kita. Abang Jeb tak sebut nama saya pun. Knock on. Harus tidak mengambil mudah even though ialah first phase daripada forward. Untuk kembali scrum down dan beri pressure kepada KYUM. Ketika inilah kelebihan KYUM diperlukan untuk keluar dari kawasan bahaya. Kelibat-kelibat seperti Saiful Aiman, Tengku Nokman dan juga Alif Zikri diperlukan dalam gerakan-gerakan seperti ini. Pada Muhammad Nazri, Johor ni bos. Oi, nak claim juga KPM tu Johor. Dah tentulah. Dah tentu di Bandar Penawar di Johor. Scrum down. Cari satu lagi pasukan yang terakhir untuk slot separuh akhir. Setelah 3 pasukan UNIKL, UTP Drillers dan juga KPM Bangi, College Politeknik Marabangi telah pun layak ke peringkat separuh akhir. Dah sampai separuh akhir tu, level dia memang lain macam tuan-tuan. Jadi jangan ke mana-mana. Bermula jam 12 tengah hari nanti akan berlangsung perlawanan-perlawanan peringkat semifinal. Jadi lock time itu di dalam waktu anda. Selesaikan apa yang perlu diselesaikan untuk hari ini sebelum kita kembali bersama pada pukul 12 nanti.
Saya kira untuk main-main Ravens akan gembira sebenarnya selama mungkin mereka berada dalam teritori ini, memberi pressure kepada KYUEM yang masih dilihat belum ada gerakan-gerakan dan mencuri luang di mana jua posisi mereka. Drifting defense yang baik dipertontonkan oleh barisan pemain Ravens. Daripada Mat Syarul, kat mana game ni bang? Oh dah 2 hari dah final day, dah nak habis dah tournament ni dia. Daripada Padang Utama MMU Melaka, Multimedia Universiti Melaka, kita bawakan mahasiswa MMU Rugby Tens Championship 2022. Sudah pun masuk ke peringkat perlawanan terakhir quarter finals. Quick tap daripada Ravens ke sebelah kiri, masih lagi menggunakan jersey nombor 1 Muhammad Syaful Fahri bin Syarudin selaku first hitter mereka. Dikeluarkan Syarul, tidak dibenarkan oleh pengadil, terus saja memberikan penalti advantage. Kelibat Muhammad Zamirul Faik bin Zamri begitu banyak sekali dipergunakan dalam perlawanan ini. Lagi advantage diberikan oleh pengadil, lagi penalti 5 meter kali ini. Sebelah kiri, baik running line, masuk kembali ke dalam, sedikit saja offload dan dikutip oleh barisan main. Nombor 4, itulah Muhammad Hizrul Izzan bin Halim. Lepas lagi mencari scrum half. Tak padan dengan kecil main itu. Mau saja cepat-cepat kata main keluarkan bola. Tidak dibenarkan oleh referee, lagi memberi penalti. Penalti demi penalti diberikan oleh pengadil senior ini. Sampai bilakah beliau akan bertahan dengan penalti-penalti? Saya kira sudah tak tertahan dah lagi. Ada kad yang akan dikeluarkan. Dan menjadi mangsa ialah pemain ini. Berjersey nombor 3 untuk KYUEM ialah Saiful Aiman. Menjerit Saiful Aiman tidak percaya beliau layangkan kad kuning di ketika rakan-rakannya harus bertahan untuk mengelakkan Ravens dari mencetakkan try yang kedua. Bijak ke sebelah kiri. Jalanan mencari try yang kedua, melakukan maul. Dipegang pula. Harus beramai-ramai menolak kali ini. Tidak tersangkut pula di tengah padang. Terlalu lewat. Marah pula pemain Ravens tu dengan option yang mereka pilih. Tamat separuh masa yang pertama. Berjaya KYUEM untuk mengelakkan daripada try yang kedua, memberi keselesaan kepada Ravens untuk 5-0 separuh masa yang pertama.
Balik aksi separuh masa yang kedua, penalti untuk Ravens sebelah kanan. Terus saja dikeluarkan oleh Muhammad Zamir Faik Zamri. Pantas serangan daripada Ravens yang rata-ratanya menguasai perlawanan di separuh masa yang pertama. Kesilapan daripada Zamri kali ini. Maafkan saya, daripada Zamirul kali ini, untuk memberikan scrum down kepada KYUEM. Harus menukar corak permainan. Harus kena ada pattern play sebenarnya. KYUEM nampak agak sedikit longgar di bahagian beberapa kawasan jika mereka mahu mara ke peringkat separuh akhir. Jika tidak mengubah, sudah tentu saingan mereka setakat tersangkut di peringkat suku air saja buat ketika ini. Mari kita lihat daripada serangan ini. Menendang untuk possession. Cari ditangkap. Baik rak daripada Ravens ke kiri dan ke kanan. Terus mengeluarkan bagian backline. Tendangan ke belakang untuk Kick and Chase. Dan itulah yang berlaku. Bounce yang baik berpihak pada mereka. Tidak. Advantage terus saja diberikan oleh pengadil. Ada knock on dikesan untuk scrum down. Dan terus possessioning ball daripada bandar penawar Ravens. Sebelah blind side. Buka mainan ekstra di hujung. Larian pantas sedikit saja lagi sudah mau sampai ke try line. Dicuri pula tidak. Masih lagi counter yang cuba dilakukan oleh KYUM. Tidak dibenarkan oleh referee coming from the side. Yang jelas. Untuk penalti. Penerangan daripada referee, jika anda mau counter ruck, harus masuk ke channel terlebih dahulu, luruskan badan di hadapan dan drive. Bukannya datang daripada tepi dan terus mau drive. Walaupun sudah terbuka opening tersebut dan akhirnya, walaupun tidak memiliki tubuh yang begitu besar, tetapi satu lagi try untuk KPMBP Ravens di separuh masa yang kedua. Conversion tidak masuk. Masih lagi 2 try di hadapan Ravens. Mengikut jadualnya kita akan berhenti rehat seketika selepas ini, sehingga pada pukul 11 pagi. Mungkin dalam 10 minit 15 minit kita akan berehat sebelum menyambung peringkat separuh akhir kategori bold dan plate yang tewas di 4 perlawanan terawal akan bertemu, iaitu kalah perlawanan 22, iaitu Unicel akan bertemu dengan MMU Hornbills pada perlawanan pukul 11 pagi nanti. Seterusnya diikuti dengan tewas di game yang ke-24, iaitu Sunway RC. Sunway University akan bertemu dengan yang tewas dalam perlawanan ini. Sebelum kita berehat lagi dan menyambung pada pukul 12.30 hari dengan perlawanan separuh akhir pemenang untuk keempat pasukannya. Jadi dah jelaslah pasukan-pasukan yang tidak mendapat top 2 pada hari semalam langsung tidak bermain di hari yang kedua. Hanya concentration diberikan
kepada pasukan top 8 yang masuk ke peringkat kalah mati. Di sebelah petang bermula pada jam 2 petang ialah perlawanan peringkat akhir kategori bowl. 2.25 petang ialah perlawanan akhir kategori plate. Pukul 3 petang ialah perlawanan tempat ketiga dan keempat, dan pada pukul 3.30 petang ialah perlawanan akhir kategori cup. Penalti kembali kepada Ravens. Antara kelebihan pasukan ini ialah keupayaan mereka mencuri bola, yang semakin lama semakin dikenali di bawah jurulatih mereka, saudara Tiang ataupun Sufi Hafizuddin, bekas pemain kebangsaan yang sudah bertapak di Bandar Penawar untuk membantu pasukan Raven mencipta nama. Alhamdulillah, katanya semakin lama sudah semakin dikenali di seluruh negara dengan mendapat support yang begitu baik daripada timbalan pengarah HEP Encik Nur Azhar bin Abdul Hamid. Tahniah dan terima kasih Encik Nur Azhar, menjadikan Ravens semakin lama semakin disegani, khususnya di arena universiti seluruh negara, tak kiralah IPTA ataupun IPTS. Dan seronok kita untuk menaikkan juga parent support group mereka yang paling meriah dan paling sporting untuk pasukan-pasukan yang bertanding dalam kejohanan ini. Harus menjadi contoh kepada parent support group yang lain untuk lebih memberikan support dari segi fizikal kepada pemain-pemain ini. Lepas lagi Raven untuk try yang ketiga. Tidak dibenarkan kali ini curian untuk kembali kepada KYUM yang seakan-akan sudah mati akal untuk apa lagi yang harus mereka lakukan untuk mengubah keputusan perlawanan. Saya rasa tidak ada apa lagi yang dapat mereka lakukan. Penguasaan penuh berbeza daripada skill dan handling kedua pasukan ini. Bukan nak dikatakan KYUEM berikan jalan mudah kepada Ravens, tetapi memang baik mutu permainan Ravens di bahagian forward dan juga backline. Diketuai oleh ketua pasukan dan juga scrum half mereka, Jabrul Afiq Zamirul Faik bin Zamri. Lagi line tidak straight untuk scrum down kepada Raven. Menunjukkan penguasaan penuh. Pressure demi pressure yang diberikan kepada KYUM tidak dapat dibalas dengan gerakan apapun. Tahniah sebenarnya diucapkan kepada KYUEM. Sekarang sudah anda telah pun meletakkan nama anda di pentas rugby IPT negara. Orang akan mula menyebut, oh KYUM ada tim juga. Agak baik juga timnya jika anda dah masuk ke quarter final ni. Tahniah diucapkan kepada barisan pengurusan dan juga kejurulatihan
mungkin sudah perlu mula mengambil jurulatih luar untuk meningkatkan lagi permainan mutu KYUEM ataupun menggiatkan lagi latihan. Mereka ini kekurangan latihan sebenarnya, nampak daripada situ. Skill dan mutu permainan individu sudah pun baik, cuma persefahaman di antara pemain, mungkin terdapat ramai pemain baru dalam pasukan ini. Jadi bolehlah bergerak daripada sini untuk start building up this team. Very promising team. Cuma mungkin kena upgrade sedikit dalam bentuk coaching dan juga pengurusan pasukan. Perlu sedar pasukan-pasukan yang besar yang bertanding dalam kejohanan ini seperti UniKL, UTP Drillers, pasukan-pasukan besar ini ada ramai orang yang terlibat dalam management team diorang. 5-6 orang, ada assistant coach, ada 2-3 orang assistant coach, ada tukang bawa air pun ada manager, ada assistant manager, ada support daripada pengurusan tertinggi universiti, ada support daripada ketua unit sukan, ada support daripada pelbagai pihak lah, parents lagi. Kali pertama KYUM melakukan serangan, masih tidak dibenarkan oleh pemain Ravens. Penalti. Menutup bola, tapping dan menendang keluar untuk menamatkan sekaligus perlawanan di antara keduanya. Dan sahlah sudah KPM BP Raven melangkah ke slot yang terakhir separuh akhir kategori Cup dalam mahasiswa MMU Rugby 10 Championship 2022. KYUEM akan bermain di plate dan juga bowl. Kita berhenti lihat tuan-tuan, dalam 10 minit kita akan berjumpa lagi dengan separuh akhir kategori plate dan juga bowl sebentar nanti.